Seketika terbit tiba, ribuan cinta jadi satu, jadi semangat untuk ku tempuh jalan baru. Kilauan cahaya mengebus berbagai sedu, tercapainya cita sebuah pujaan yang telah berlalu. Hiasnya bahagia timur sedikit haru. Serta doa aku panjangkan ke untuknya. Ingatku untuk bersyukur selalu, ya Allah. Jadikan aku manusia yang bersyukur selalu, ya Allah. Aku terima kasih dengan apa yang kau bagi, ya Allah. Selama hampir 4 dekad menghambakan diri dalam dunia pendidikan sejak mula menjadi guru pada tahun 1977. Tak kenal maka tak cinta. Menelusuri latar belakang tokoh, beliau dibesarkan dalam keluarga yang sederhana hasil keringat ayahandanya yang bernama Encik Ishak bin Azidin tidak menghalangnya untuk terus maju ke hadapan. Bondanya, Fatimah binti Arsyad merupakan pemangkin semangat yang terbesar beliau untuk mengharungi liku-liku kehidupan. Sebagai anak sulung daripada 4 orang adik-beradik ini, menjadikan beliau seorang yang cekal, tabah dan menjadi contoh kepada adik-adiknya yang lain. Beliau dilahirkan pada tanggal 8 Januari 1956 di Batu Pahat dan dibesarkan di Segamat, Johor. Berpegang pada falsafah mengalah tidak semestinya kalah menjadikan beliau seorang figura yang disegani dan dikagumi sepanjang perkhidmatan. Bila saya lihat di sini nak kaitkan dengan hidup saya, saya jenis orang yang mengalah. Dan mengalah tu tak semestinya kita kalah lah kan. Sebab saya tak suka bergaduh. Jadi dalam apa-apa isu, dalam apa-apa di mana kita berada, kita tetap mengatakan yang mengalah tak mesti kita kalah. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab saya tak nak bergaduh di antara di mana dengan kawan, dengan adik-beradik, dengan saudara mara, Jadi dengan siapa pun kita berada, prinsip saya tetap mengatakan yang kalah tidak berarti mengalah tidak berarti kita kalah. Dan satu lagi, kalau kita diberi kerja, saya nak bagi tahulah ada anak-anak yang bakal menjadi guru, jadikanlah diri kita ni bila diberi kerja, kita fokus punya kerja tu, dan kita jadikan diri kita ni orang yang sentiasa nak memberi pertolongan kepada orang, sentiasa suka memberi. Sebab tangan yang memberi itu kan lebih baik daripada tangan yang menerima. Jadi kita sentiasa memberi. Dan jadikanlah diri kita ni orang yang kalau tak ada, orang cari kita. Kalau ada, orang senang kat kita. Macam kita dengan mak kita lah kan. Bila mak kita balik-balik, mak, di mana mak kita? Mak tak ada, kita rasa risau. Aku ini tidak lain tidak bukan seorang yang sangat berjiwa kental dan berwawasan, iaitu Puan Hajah Fuziah binti Ishak. Caturan Allah telah menetapkan beliau untuk mendirikan rumah tangga pada tanggal 6 Ogos 1983 dan dikurniakan 4 orang cahaya mata hasil perkongsian hidup dengan suami tercinta Encik Abdul Rahman bin Hassan. Namun, seorang daripada anak beliau telah menghadap Ilahi pada awal usia 9 bulan. Abdul Rafi bin Abdul Rahman merupakan permata pertama perkahwinan mereka yang telah berjaya melanjutkan pelajaran sarjana di UTHM Batu Pahat, Johor. Itu dalam bidang pendidikan, teknik dan vocational, dan kini sudah bergelar seorang pensyarah perkhidmatan makanan Jabatan Pengajian Teknologi Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational UTHM. Seterusnya, satu-satunya puteri dalam keluarga beliau iaitu Anati Akilah Abdul Rahman yang telah berjaya menamatkan pengajian dalam sarjana muda kejuruteraan mekatronik kepujian di Universiti Islam Antarabangsa UIA Malaysia dan kini menjadi jurutera di Petronas.
Putera bongsu Abdul Qawim juga merupakan permata kebanggaan keluarga apabila berjaya menamatkan pengajian Diploma Cruise and Management Green City College, Kuala Lumpur yang kini bekerja di bahagian manajemen Viking Cruise Line. Menyingkap susur galur pendidikan awal Puan Hajah Fuziah. Beliau pernah menuntut di Sekolah Rendah Kebangsaan Perempuan Bandar Segamat Johor. Kemudian meneruskan pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Segamat Johor yang kini sudah dikenali sebagai Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Bentara Dalam Segamat Johor. Seterusnya, beliau berpeluang melanjutkan pengajian peringkat tinggi di Maktab Perguruan Perempuan Melayu yang kini dikenali sebagai Institusi Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka pada tahun 1975 dengan sijil Perguruan Khas Sains Rumah Tangga. Pendidikan beliau tidak terhenti di situ sahaja. Beliau meneruskan pengajian di Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai Johor. Baru di peringkat Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan Kemahiran Hidup dan Sarjana Pendidikan Teknik dan Vocational pada tahun 1998 sehingga 2002. Beliau sangat berbangga kerana telah diberikan peluang untuk memberikan khidmat yang terbaik sepanjang bertugas dalam profesi perguruan ini. Perkhidmatan beliau selama lebih 40 tahun yang bermula sebagai seorang guru biasa hinggalah menjawat pelbagai jawatan. Sepanjang 40 tahun tempoh perkhidmatan dalam dunia pendidikan ini disifatkannya sebagai amal jariah untuk bekalan saham akhirat. Sepanjang perkhidmatan, beliau telah berkhidmat di 2 buah sekolah dan 1 di institusi pengajian tinggi. Bermula di Sekolah Menengah Kebangsaan Parit Betak, Pontian Johor dan di Sekolah Menengah Kebangsaan Semerah Batu Pahat Johor. Di kedua-dua buah sekolah ini, beliau telah menjawat jawatan sebagai guru akademik dalam subjek sains rumah tangga, geografi, kemahiran hidup, bahasa Melayu dan juga pendidikan jasmani. Seterusnya, jasa dan khidmat telah diteruskan ke Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein Pon, Johor bermula pada tahun 1994 sehinggalah tahun 2016. Antara khusus yang pernah diajar adalah khusus sains rumah tangga, jahitan, masakan dan kekeluargaan selama 12 tahun bermula 1994 sehingga tahun 2006. Bukan itu sahaja, selama perkhidmatan beliau sebagai pensyarah, beliau juga terlibat dalam program khusus dalam cuti iaitu KDC dari tahun 2005 sehingga tahun 2006 bagi melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran yang dapat membantu beliau dalam profesi perguruan. Turut terlibat dalam pemprosesan makanan kursus perguruan lepasan ijazah bagi pensyarah-pensyarah politeknik dan Kolej Komuniti Malaysia, pendidikan teknik dan vocational, khusus perguruan lepasan diploma bagi pensyarah-pensyarah politeknik dan Kolej Komuniti Malaysia. Pada tahun 2006, selama 6 tahun, beliau menyandang jawatan pensyarah akademik bagi kursus teknologi rumah tangga, 1 teknologi jahitan dan pakaian untuk program persediaan ijazah sarjana muda perguruan PPI-SMP. Beliau turut menjadi pensyarah bagi kursus perguruan diri, keluarga dan tempat kediaman
PPI SMP SEM 3 pada tahun 2007. Beliau pernah menyandang guru sandaran tidak terlatih GSST pada tahun 2012. Hasil dedikasi dalam perkhidmatan sebagai pensyarah akademik, beliau telah memperolehi anugerah pensyarah dedikasi pada tahun 2012. Ditambah dengan bakat kepimpinan yang terserlah serta berdedikasi, beliau telah menerima anugerah pensyarah cemerlang Institut Pendidikan yang sama bermula tahun 2013 sehingga tahun 2016. Sepanjang menjadi pensyarah, komitmen dan juga kesungguhan yang ditunjukkan tidak sia-sia kerana beliau turut menerima pelbagai lagi anugerah sepanjang perkhidmatan di IPG kampus Tun Hussein On, Batu Pahat, Johor. Antara anugerah yang telah diterima ialah Anugerah Penghargaan Tugas Berkualiti pada tahun 2003, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang bagi tahun 2004, Anugerah Lama Perkhidmatan di IPG Campus Tun Hussein On, Johor pada tahun 2008, Anugerah Pensyarah Dedikasi untuk tahun 2012, Anugerah Pensyarah Cemerlang dalam bidang ekonomi rumah tangga bagi tahun 2013, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang bagi tahun 2015 dan juga Anugerah Penghargaan dan Kerjasama dalam Persatuan Puteri Islam Malaysia. Menariknya, ibu kepada 4 orang anak ini juga mempunyai pelbagai kemahiran seperti menjahit, mengait, menyulam dan juga membuat penulisan buku yang beliau istilahkan menulis ringan-ringan. Kemahiran dan bakat yang dimiliki tidak beliau sia-siakan. Pelbagai buku ringan-ringan yang dihasilkan seperti Nota Teknologi Rumah Tangga, Nota Jahitan Teras ERT, Nota Reka Bentuk Pakaian, Modul Reka Bentuk dan Teknologi serta Nota Makanan dan Pemakanan Negeri Johor dan banyak lagi. Setiap buku yang dihasilkan mempunyai keistimewaan dan kelainan tersendiri. Contohnya, Nota Jahitan Teras ERT adalah bertujuan memberikan asas untuk anak-anak muda mengenali alat jahitan dan penggunaan yang betul. Manakala, istimewanya buku nota makanan dan pemakanan ini adalah kerana resepi makanan yang digunakan adalah resepi dan ilham daripada arwah nenek dan juga arwah emak beliau sendiri yang merupakan orang asal negeri Johor. Buku ringan-ringan ini kemudiannya disebarluaskan dengan menjualnya kepada orang luar yang berminat. Dengan kemahiran dan kelebihan yang dimiliki, beliau telah diberikan kepercayaan dalam mengadili pertandingan masakan, bertugas sebagai penilaian peperiksaan amali masakan dan memberikan kursus kejuru latihan serta menjadi pengawas peperiksaan amali jahitan di IPG Kampus Tun Hussein On, Batu Pahat, Johor dan dijemput pengadil pertandingan masakan anjuran Maggi. Pang membuat lawatan di 2 buah negara yang berbeza bagi melihat dapur masak di restoran Mekah dan dapur restoran Bukit Tinggi di Indonesia sangat mengujakan. Seterusnya, beliau turut melawat ke tempat membuat kain sutera di Beijing dan melihat sendiri benang-benang dari ulat sutera yang telah ditenun menjadi fabrik yang kasar serta melawat kilang memproses teh di Beijing. Pengembaraan kemahiran ini diteruskan dengan melibatkan diri dalam program lawat dan belajar di PWTC Kuala Lumpur bersama chef dari Kuala Lumpur dalam bidang kulinari.
melawat ke industri kecil sederhana seperti tempat membuat gula-gula, membuat biskut kelapa, menternak lebah di Vietnam. Tokoh yang cekal dan mesra masyarakat ini juga turut berpeluang bersama pengusaha industri kecil sederhana dalam mempelajari ilmu jahitan dan sulaman secara manual di Bukit Tinggi, Indonesia. Pernah mewakili Malaysia ke seminar di India. Walaupun kini beliau telah menamatkan perkhidmatan sebagai seorang pendidik, namun ini tidak menghalang beliau dalam memberikan sumbangan beliau kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui penglibatan aktif Puan Hajah Fuziah dalam Persatuan Guru Lepasan Maktab Perguruan Perempuan Melayu PGLM PPM, melibatkan diri dalam Mesyuarat Agung Kebangsaan di Kedah pada tahun 2016, menjadi tuan rumah Mesyuarat Agung Kebangsaan pada tahun 2018 di mana ianya bertemakan Malam Tautan Kasih. Seterusnya, pada tahun 2019, beliau terlibat dalam Mesyuarat Agung Kebangsaan di Kota Baru sebagai jemputan khas. Penglibatan ini belum terhenti. Pada tahun 2002, telah mewakili PGLM PPM Cawangan Johor ke Mesyuarat Agung Kebangsaan di Perlis. Anak-anak beliau sangat mengagumi semangat dan kepribadian ibu mereka yang tidak mengenal erti putus asa. Pertama sekali, Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kerana mempunyai seorang ibu yang sangat-sangat penyayang, yang bernama Fuziah binti Ishaq, yang salah seorang menjadi tokoh bagi calon alumni guru MPPM lah. Bila saya bercakap tentang ibu ni kan, semua orang ada ibu kan, semua orang, tak ada orang yang lahir kat dunia tanpa ibu. Saya ni bersyukur sebab dia ada mudahkan seorang ibu yang sangat penyayang, yang bagi kategori saya sebagai seorang ibu yang misali kan, dari segi pengurusan keluarga, dari segi pengurusan kerja, beliau ni sangat-sangat committed, okay? Sangat committed dalam menguruskan keluarga, dalam menguruskan kerja, okay? Dalam kesibukan beliau sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pensyarah, tanggungjawab, tugas dan amanah yang seorang ibu ni di rumah sangat dititik beratkan. Okay, saya sebagai seorang anak lah kan, kalau nak dikatakan apa yang saya kagumi tu memang mostly daripada ibu saya tu, saya sangat kagum lah kan, sebab saya ni adalah hasil didikan dia. Walaupun anak sulung kan, bila anak sulung ni ada banyak lah persamaan dia, banyak lah ciri-ciri yang saya ikut pada dia. Okay. Tambah lagi, bila ibu saya ni dia tegas, dia sangat garang. Bagi saya dia sangat, kalau orang tak tahu dekat luar tu tengok Puan Fuziah ni memang jenis orang yang friendly, memang ramai kawan. Saya tak nafikan, saya ni mengikut jejak dia, memang ramai kawan, memang mudah berkawan, tapi kat rumah dia sangat tegas dengan anak. Sebab dia rasa tanggungjawab dia rasa ketegasan dia dengan anak, garang dengan anak tu menyebabkan anak-anak ni rasa bukan rasa takut, dia rasa hormat. Dia nak anak-anak ni di luar, walaupun kat rumah ni ibu garam, tapi kat luar tu anak-anak ni boleh survive, boleh berdikari dengan apa yang dia ajar di rumah tu. Ayah saya jenis orang yang diam, tapi bila dia cakap, okay, dia tegas, dia senyap. Okay. Jadi the combination ibu dengan ayah ni alhamdulillah lah menyebabkan saya dan adik-beradik ni berjaya pada hari ni lah. Okay. Saya ni 5 tahun duduk asrama, tapi dan adik-adik saya pun duduk asrama. Tapi macam mana kami ni dibentuk supaya kami boleh menguruskan kerja rumah tanpa paksaan. Macamnya kita tak ada macam apa orang panggil, sesuatu yang betul-betul duduk asrama, semua benda dah siap. Bila balik rumah tu, bangun tidur je, sarapan dah ada. Tidak, bangun tidur je, baju dah siap basuh, baju dah siap sidai, contohnya kan, semua benda-benda dah ibu dah siap. Tidak, ibu ni Puan Fuziah ni kan, dia mengajar kami bahawa bila hujung minggu balik asrama tu, sebulan sekali tu
kita orang ni bila contohnya lah, katakan hari kalau macam di Johor dulu hari Jumaat masih bekerja macam di sini lah. So hari Jumaat tu petang malam kita sampai rumah, malam tidur, besok pagi tu lepas subuh tu dia tak akan bagi kita tidur. Dia minta kita tolong dia kemas rumah, basuh baju, sedia baju. Nanti kalau berserapan tu, masak sama-sama. So masak sama-sama tu, mungkin kita yang tak pandai masak lagi ke, dia akan ajarlah kita, tunjuk macam mana masak, macam mana kita nak potong bawang apa semua. So kita dah sarapan apa semua. Lepas tu after that you nak rehat. Tapi tu dah puas dah, everything kerja rumah tu dah siap, nak sapu sampah ke vacuum lantai semua, dia dah suruh kita buat sama-sama dengan dia tu. After that dia boleh rehat. Rehat tu time lah kita nak tidur balik ke, ataupun kita nak sambung buat kita punya kerja sekolah yang cikgu bagi ke, tu terpulang. Tapi asas pagi lepas subuh je you have to clear everything dekat rumah tu. Bukan kerana ibu tak boleh buat, tidak, dia boleh buat seorang, tetapi dia nak kita belajar. Dia nak kita tahu betapa erti seorang ibu pagi-pagi berkorban untuk menyediakan kemudahan, menyediakan menguruskan rumah tangga tu dengan lebih sempurna. Tapi dia nak anak-anak tahu, dia sama-sama. So mungkin dengan cara itu keberkatan, dengan cara itu hubungan di antara keberkatan dengan rumah tangga, hubungan adik-beradik, hubungan dengan ahli keluarga dapat dieratkan. Sebab kita orang jumpa sebulan sekali. Kadang-kadang tu ada masanya saya balik, adik saya tak balik. Jadi nak jumpa tu bila sekali jumpa cuti sekolah tu, time tu lah dapat jumpa. Sehinggalah besar ni. Bila dah besar ni kan, bila mak saya ni jenis macam kita terbiasa. So kecil-kecil tu memang dia kuat bebel lah. Kita pun mula-mula macam kenapa ni pagi-pagi nak tidur, nak rehat, nak bebel kan. Tapi bila dah besar ni, kita dah tahu, macam tu rupanya, macam ni rupanya. Apa yang ibu cakap masa kecil, apa yang ibu didik masa kecil tu, itulah hasil yang kita belajar dan apa yang kita terapkan dalam kehidupan kita pada hari ini. Itu sebenarnya. Ada satu lagi saya share kan, boleh kan kalau saya share satu lagi. Dia macam ni, orang lihat saya macam ibu seorang pendidik, seorang cikgu juga, ayah pun seorang guru. Kami ni adik-beradik, kalau boleh dikategori sebagai anak orang muda, anak orang senang. Kira kan dia buat duit senang. Tapi tidak, ibu dengan ayah tak didik seperti itu. Dia nak kalau macam contohnya kita nak duit, ibu nak duit, dia tak kira nak duit RM50, tak nak duit boleh. Sekarang ni ibu ni kadang-kadang walaupun dia mengajar, ni kadang-kadang adalah orang order dia buat kek ke, buat kuih ke, kadang-kadang order dia ada macam catering kecil-kecil ke, ada orang nak order mie ke, goreng ke, apa semua contoh-contohnya tu. So dia minta kita, now ibu ada order, ada orang minta kek. Dia memang kepakaran ibu memang dia suka buat kek buah, kek lapis. Now ibu dah ajar you all semua macam nak buat kek buah, kek lapis. Ni modal, ibu modalkan duit, beli barang, buat kek, nanti orang tu bayar, duit kuih tu ambil, itulah duit belajar. Jadi dengan cara itu kita mula-mula kita macam kawan-kawan senang dapat duit, kenapa kita susah kan? Kenapa kita rasa macam kawan-kawan nak beli apa, order je, pergi kedai, anak ibu nak ni. Tapi kita tak, kami dah ajar adik-adik macam tu. Jadi dengan cara itu, bila kita dah besar, kita realise betapa susah nak cari duit, betapa kita hargainya duit yang kita ada tu, nilai duit tu, bukan duit, nilai duit yang kita ada tu, betapa inilah pengorbanan kita kena lalui, inilah usaha, inilah komitmen yang kita perlu lalui untuk mendapat nilai 10% tersebut. Jadi kita hargai. Itu adalah salah satu didikan oleh ibu saya yang sampai besar saya terapkan kepada anak saya, kepada pelajar-pelajar saya. Jadinya saya rasa itu sajalah yang saya dapat kongsikan berkenaan ibu saya, dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada ibu saya, Fauziah binti Ishak, yang telah melahirkan saya, membesarkan saya, mendidik saya sehingga saya jadi apa yang saya pada hari ini. Dan alhamdulillah dengan adanya berkat doa ibu, semoga ibu dan kami semua berjaya di dunia dan akhirat, insya-Allah. So saya rasa itu sahaja daripada saya. Semoga kita bertemu lagi, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah mengenali Puan Fauziah ni sejak daripada college lagi.
iaitu pada waktu itu ialah pada tahun 1975, lepas tu 76. Kami memang boleh katakan rapat, walaupun dia program lain, tapi ialah melalui macam aktiviti seperti sukan ke, aktiviti apa ni, tarian, masa tu angklung dan sebagainya. Tapi memang kami adalah berjumpa dan apa ni semua berbual mesra lah. Puan Fauzan ni dia seorang yang determined, yang mempunyai iaitu cekal diri dia. Pada satu ketika pernah, iaitu ada beberapa insiden, antaranya ialah dia ditugaskan mengajar bahasa Melayu di tingkatan 3. Masa tu saya mengajar memang tingkatan 3. Dia walaupun dia mengelabar, dia rasa susah hati, memang dia susah hati, nampak muka dia memang susah hati, tetapi dia mengambil itu sebagai satu challenge, satu cabaran bagi dia. Jadi dia belajar daripada saya, apa yang saya beritahu dia, apa semua dia ikut. Dia tak pernah itu. Lepas tu dia kalau saya kata kita mesti ada banyak alat mengajar, banyak apa semua, lepas tu handout semua kan, dia memang dia ikut. Lepas tu dia type, dia hantar photostat apa semua, dia tak kira lah tentang tulang ubat dan sebagainya, hinggalah dia rasa seronok mengajar tingkatan 3 PM. Tapi kami ni bila kurang catat tu kami akan tanya dia. Jadi dia memang kita pasti yang dia tu akan mencatat dengan seberapa baik yang mungkin. Lepas tu dia akan dengar apa yang itu semua, yang diberitahu, yang apa semua memang dengan baiknya lah. Jadi itulah. Dan lepas tu selalu mesyuarat, memang dia tak duduk dengan saya. Yang itu sebab dia akan dengar betul-betul apa arahan pengetua sebaiknya awal tahun baik, dari semasa ke semasa pun dia akan catat betul. Lepas tu daripada situlah. Tapi saya memang appreciate dia sangat. Saya puji dia punya kecekalan dia, kerjasama dia, cheerful dia mudah senyum, dia tak ada macam menggelabar tu, tak ada lah. Dia akan tenang. Lepas tu dia seorang macam tak adalah bila balik tu, masa tu memang untuk dia takkan macam buat apa-apa ke, tak ada. Dia tak buat apa-apa, dia akan sedia. Kalau katalah kita nak masak besok ada jamuan apa, maknanya satu supu tu dia dah buat dari rumah. Dia dah sedia. Jadi kita pun tak rasa macam rasa walaupun dia ketua, patut dia kan nak mengarah je kan. Dia tak itu, tapi dia akan buat sama. Bersyukur kehadrat ilahi, kesihatan tubuh badan yang dikurniakan ini membolehkan Puan Fuziah menjejakkan kaki lagi ke maktab perguruan perempuan Melayu ini yang kini dikenali sebagai Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu. Beliau berasa bangga dengan keunikan dan tradisi yang masih dikekalkan di maktab ini. Dari segi pakaian dia, cara berinteraksi, secara dari segi akhlak dia, dari segi macam yang saya lah dulu kan, saya tengok yang perempuan Melayu tu bagaimana kita dijaga oleh pihak pentadbir di sini, di mana kami nak keluar pun ikut jam masa kan, kami tidak keluar bebas, pakaian kami di luar kan, dulu jin tak dipakai kan. Di situlah menunjukkan di antara menunjukkan perempuan Melayu. Samu dikenang, budimu tak terbilang, semangatmu dijulang, kepimpinanmu gemilang.